ada 70 orang Indonesia di sana. Oh ya. Haifa, Jadi memang Yerusalem, sama memang sudah Hebrew. ada yang apa yang apa mengawali lah ya sebelum sebelum Mansur ni kan. Dulu biasanya dulu itu kalau di Indonesia itu Hmm. kita ada program namanya Erasmus. Erasmus salah satunya dia kat Israel juga. Jadi pemerintah Indonesia kan tak macam Malaysia kan. Kami di Mm-mm. paspor itu juga tak ada tulisan harus dilarang ke negara itu tak. Yang penting Ya. ketika ke sana jangan sampai di paspor itu ada cap Israel dia. Jadi kita ada ekat. Jadi kita sampai sana itu dikasih ekat macam itu. Hmm. Ya ekat tuh simpan lah, tapi paspor pun itu jangan, mereka biasanya daripada embassy Indonesia kat Palestina, mereka kontak dengan Tel Aviv, tolong yang orang Indonesia masuk ke negara kamu jangan dicap. Jadi paspor saya tak ada cap Israel paspor saya. Oh ya. Tapi memang mereka kawal sangat lah, karena kami tiba di pada Haifa sampai ke Yerusalem itu memang kami tak boleh turun pun daripada, langsung mereka bawa lagi kepada Haifa. Memang tak boleh satu pun turun. Mhm. Pernah teh. Kami Ilan 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 Pep ini kan dia orang Israel ya, Ilan Pep. Ya. Yang nak kita bahas sekarang ini kan orang Israel dia. Tak buku tentang apa buku Chomsky mengenai apa Gaza in crisis lah ya. Buku ni Dengan Ilan Paper kan. ya Ilan Pape. Nah, dia kalau tak silap itu dia pensara di Haifa dia. Ya. Dia pensyarah di Haifa juga. Baik jadi saya rasa kita dah boleh mula lah ya siapa yang ada dah ya. Sesi hari ni mungkin tak lama sangat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir hari ini ya. Kira dah jadi apa wacana antarabangsa lah ya sebab ada orang Mesir pun ada kan. Mansur ni pun daripada Indonesia ya. Baik, jadi terima kasih kepada hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya insyaAllah saya akan mengupas sedikit lah tentang buku ni. Saya bukanlah pakar dan saya pengajian pun bukanlah dalam bidang apa international relationship ke apa ya. Jadi adalah sedikit pengalaman dalam bidang apa kemanusiaan, NGO kemanusiaan ya. Sejak 2012 macam tu lah ya. Dan hari ni insyaAllah kita akan kupas tentang buku ni lah ya. Jadi buku yang ada pada tangan saya ni adalah buku di tangan saya ni adalah buku Noam Chomsky, Gaza in Crisis ya. Yang ditulis bersama dengan Ilan Pape lah ya. Baik, jadi mungkin ada yang tak kenal Chomsky walaupun beliau sangat terkenal ya. Chomsky ni dia sama aliran dengan saya ya. Itu dalam aliran bahasa lah ya. Chomsky ni dia adalah seorang pakar linguistik lah ya. Buku dia syntactic structure dia macam dah satu buku yang sangat canon lah dalam bidang apa bahasa jadi dia ada authority lah dan Chomsky juga banyak menulis buku-buku mengenai apa kemanusiaan dan juga tentang apa politik lah ya. Antaranya adalah buku How the World Works ya, buku yang sangat menarik lah untuk baca. Okay, kemudian Ilan Pape mungkin ramai yang jarang dengar ya. Dan Pape ni dia juga seperti kata apa saudara Mansur ni tadi. Mansur ni saya panggil Mansur ni beliau adalah seorang apa ahli sejarah dan juga pensyarah di salah sebuah universiti di Israel lah ya. Seperti kata
saudara Mansumi tadi, beliau adalah pensyarah di Haifa University. Baik, jadi dengan adanya dua orang penulis yang berjati Yahudi ni, dia sebenarnya mendatangkan satu konotasi ataupun orang kata satu presence yang sangat kuat, ya, daripada segi daripada segi pernyataan kepada dunia lah, ya, bahawa walaupun mereka adalah orang Yahudi, tapi tak semestinya semua Yahudi tu dia menyokong idea Zionism dan juga kezaliman ataupun pendudukan ke atas bumi Palestin lah, ya, dan juga klaim ataupun klaim lah, ya, klaim dalam bahasa Melayu apa ya bahasa Melayu klaim, Isyad? Klaim Tuntutan, ya, dia mendakwa mendakwa, tuntutan ataupun dakwaan, okey, terima kasih. Okey, tuntutan bahawa tanah itu adalah tanah warisan daripada agama, ya, yang sebenarnya adalah tidak benar kerana dibuktikan bahawa Yahudi yang berpindah ke Israel tu sebenarnya dia melalui conversion, dia bukan melalui procreation. Conversion ni maksudnya dia masuk ke agama Yahudi lah, dan bukan dia orang kata daripada usul Galuh yang dulu tu lah, yang diklaim dulu. Baik. Baik, jadi buku ni dalam peringkat awal dia ceritakan tentang dia ada 8 bab. 8 bab ni dia bersilih gantilah antara Chomsky dan juga Ilan Pappé dalam 8 bab. Bagaimana hadirnya buku ni? Sebenarnya buku ni diusahakan oleh Frank Barat. Frank Barat ni dia salah seorang wartawan. Dia tengok akhbar tapi dia sebenarnya dia melihat bahawa sebenarnya dekat di Amerika di US lah, sebenarnya dah ada banyak sangat buku mengenai konflik Arab Israel Palestin Israel ni, ya. Tapi sebenarnya tak ada satu buku yang orang kata waktu tu yang betul-betul the presence is felt, tau, ya. Dia punya kehadiran tu dirasai, ya. Jadi dia fikir kenapa tak dia hadirkan seorang orang kata bukan seorang lah, dua orang ataupun beberapa figure Yahudi yang sangat prominent, tapi mereka sebenarnya tidak menyokong penubuhan negara Israel ni, ataupun kezaliman lah. Mungkin mereka ada yang sokong tapi dia tak menyokong kezaliman lah ke atas penduduk Palestin ni. Jadi daripada title tu Gaza in Crisis tu, dia sebenarnya banyak menyorot perang yang berlaku pada tahun 2019 lah, ya. Tapi sebenarnya dia dan dia juga banyak ulas isu Palestin ni secara menyeluruh lah, ya. Dia menjelaskan tentang apa daripada mana mulanya konflik tu, ya, dan bagaimana US cuba untuk support Palestin Israel, ya, dan juga bagaimana wujudnya idea untuk two state solution tu, kan, ya. Dan bagaimana Amerika menjadi orang tengah dalam peace negotiation lah antara Palestin dan juga Israel. Jadi dalam bab awal ni, buku ni dia ceritakan tentang dia banyak ceritakan tentang ni lah. Bab satu ni adalah tentang the fate of Palestine, the fate of Palestine, yang mana
Dia menceritakan tentang bagaimana uh, apa punca perang pada 2006, pada tahun 2006 tu dengan kemenangan Hamas tu kan ya. Jadi apa Chomsky berkata bahawa dosa ataupun kesalahan orang Palestin pada waktu tu sampai mereka diserang dengan begitu teruk itu pada tahun 2006 tu adalah kerana kesalahan ataupun dosa mereka dalam memilih Hamas lah ya sebagai dalam pilihan raya kerana memenangkan Hamas pada waktu tu ya. Sedangkan mereka sebenarnya mereka US sebenarnya mereka tak sangka kemenangan tu akan berlaku lah ya. Jadi waktu tu seolah-olah menjadi sebenarnya mereka tak sangka langsung Hamas akan menang lah pada waktu tu ya. Kerana mereka rasa apa yang Fatah offer tu sebenarnya lebih menarik lah kan ya. Tapi akhirnya Hamas menang juga dan bermulalah serangan kepada Hamas kerajaan Hamas untuk memastikan sebenarnya Hamas ni tak mampu untuk berfungsi langsung iaitu memerintah Palestin lah ya. Jadi itu yang kerana itulah waktu tu berlakunya peperangan pada Januari 2006. Dan itulah ya berlakunya penyerangan itu ya. Dan dia ceritakanlah lebih lanjut tentang bagaimana pada 2006 tu Israel menculik ramai kanak-kanak daripada Gaza untuk orang kata untuk menekan Hamas pada waktu itu ya. Baik, jadi itu adalah kesan bagaimana tahun 2006 tu kita dengar bahawa berlaku peperangan antara Israel dengan Hamas ya. Baik, jadi bab seterusnya dia bincangkan tentang penglibatan US dalam serangan-serangan di Palestin lah ya. Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada segi politik sebenarnya orang Yahudi ni mereka sangat kuat melobi di dalam parti-parti di US lah ya. Iaitu kedua-dua itulah Republican dan juga Democratic ya parti ya. Kalau kita lihat sebenarnya pada tahun 2006 waktu itu sebenarnya antara yang banyak menyumbang kepada dana Israel untuk menyerang Hamas pada itu datang daripada US ya. Dan sejak 1970-an lagi mereka sebenarnya memastikan bahawa Amerika tak kisahlah siapa menang pun Republican ataupun Demokrat, kedua-duanya akan kedua-duanya akan sangat lunak ataupun akan ada satu tendensi yang kuat terhadap Israel lah ya. Itu dengan adanya penubuhan IPAC, kemudian ada Anti-Defamation League ya, Liga Anti-Defamation lah ya. Mereka ni lah yang banyak buat propaganda tentang isu-isu anti-Semitism tu ya. Seolah-olah kalau kita menentang ataupun kita menyuarakan pandangan kita terhadap isu-isu Palestin dan kezaliman Israel, seolah-olah itu adalah satu usaha untuk bersifat anti-Semitik lah ya. Okay. Jadi itu dari segi politik lah ya. Bagaimana mereka cuba untuk sentiasa melobi supaya
pimpinan ataupun politik di US tu sentiasa mengikut telunjuk Israel lah, ya. Baik, jadi bagaimana dengan rakyat pula? Kalau rakyat pula, kita tengok bahawa media pun banyak yang mereka kawal lah, ya. Kalau CNN antaranya kan, ya, itu antara yang dikawal oleh mereka. Sebab tu kalau kita lihat sebenarnya orang Amerika sendiri sebenarnya ramai yang tidak mengetahui lah. Cuma kalau kita tengok daripada tahun start daripada tahun 1990-an hingga awal 2000, wujud satu kumpulan yang sangat orang kata sangat woke lah, istilahnya woke lah, mereka sangat ada kesedaran tentang isu Palestin ni. Itu yang kita dengar ada peristiwa bulldozer yang menghentam Rachel Corrie tu kan, ya. Dan wujud kebangkitan ilmuwan-ilmuwan yang mula menyuarakan pandangan mereka lah, ya. Antaranya adalah kalau tak silap tahun 2007, ya. Jimmy Carter, bekas Presiden Amerika pun, dia menulis sebuah buku kalau tak silap tajuk dia Palestine atau Gaza? Palestine rasanya. Palestine, Peace Not Appetite. Jadi apabila dia publishkan buku tu, Jimmy Carter ni dengan reputasi dia sebagai seorang bekas Perdana Menteri US, ya, dia publishkan buku tu. Dia sangat berhati-hati menggunakan perkataan appetite. Appetite tu maksudnya apa? Jadi wartawan pun dia tanya, kenapa awak tulis appetite ni? Seolah-olah Israel ni kejam sangat kan, menggunakan appetite pada warga Gaza kan. Jadi buku dia tu memang banyak lah banyak menerima kecaman daripada daripada ilmuwan yang pro kepada Israel lah. Contohnya macam Alan Dershowitz. Alan Dershowitz ni dia sangat adalah ilmuwan yang sangat pro Israel. Dan dia antara yang menubuhkan Anti-Defamation League lah, ya, menyokong aspirasi supaya negara Israel tu terus dapat sokongan lah, ya. Baik, jadi itu adalah tentang penglibatan US di Palestin lah, ya. Kalau nak cerita panjang lah kan dengan IPAC-nya, ya. Dan kalau tak silap sebenarnya bila kita sorot balik waktu pemerintahan George W. Bush tu, sepanjang tenure dia kan, sebenarnya dia telah membantu lebih kurang dalam 20 ke 25 bilion sumbangan ketenteraan untuk Israel, ya. Jumlah tu sebenarnya banyak lah kan, 20 hingga 25 bilion dolar. Yang sebenarnya yang kita tak sangka pada waktu pemerintahan Obama pula sebenarnya jauh lebih banyak daripada itulah, ya. Masa Obama pegang tenure dia, sumbangan terhadap kepada ketenteraan Israel tu sebenarnya meningkat hingga 30 bilion, ya. Walaupun mungkin kita ada yang memandang, orang kata beri harapan pada Obama dulu kan, tapi sebenarnya daripada segi daripada segi statistik, sebenarnya waktu Obama tu sumbangan dia lebih banyak daripada waktu George W. Bush lah, ya. Tapi dia sebenarnya mungkin ada sebab-sebab lain juga. Waktu Bush tu tak berapa banyak. Sebab waktu Bush tu Amerika sedang melakukan peperangan terhadap beberapa negara lah, ya. Antaranya Afghanistan kan. Waktu tu mungkin banyak dana yang disalurkan pada perang tu lah, ya. Baik, jadi kehadiran buku ni pun, kalau kita tak baca buku ni pun, dia sebenarnya kehadiran dia adalah satu kehadiran yang sangat, orang kata apa, satu kehadiran yang sudah cukup kuat, kalau kita tak baca isi dia pun, ya.
Sebab apa? Sebab saya katakan dia macam satu legitimasi lah terhadap apa uh, dan satu kenyataan yang sangat kuat terhadap uh, penolakan orang Yahudi sendiri, ilmuwan Yahudi sendiri terhadap kezaliman Israel tu, ya, terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Zionis, ya. Tanpa kita baca buku ni, maksudnya bukanlah kita tak perlu baca buku ni kan, tapi dia macam ni lah, macam contohnya ada seorang yang sangat berpengaruh, dia datang dekat dengan kita kan, ya. Walaupun dia belum bercakap lagi, kehadiran dia tu sebenarnya dah cukup kuat untuk menyatakan ataupun apa, membuatkan kita bergetar lah macam tu lah kan. Dia macam tu Jadi kehadiran buku ni sebenarnya apa yang mereka cuba buat adalah untuk meletakkan satu buku ataupun penerbitan daripada apa, penulisan apa ilmuwan Yahudi sendiri tentang penolakan mereka terhadap idea penubuhan Israel dan juga kezaliman Zionis lah, ya, dan juga Israel ke atas warga Palestin, ya. Baik, jadi dalam bab yang ketiga, Ilan Papier dia menceritakan tentang bagaimana nakbah yang berlaku di Palestin tu dalam sejarah the Nakbah in Israel in history and today. Jadi bagaimana orang Israel dengan dosa yang dilakukan pada waktu Nakbah tu, bagaimana mereka menelan dosa pada 1948 tu Jadi dia ceritalah bagaimana media cuba untuk menunjukkan bahawa sebenarnya waktu tu orang Arab ataupun orang Palestin yang hostile lah terhadap Israel ni. Israel ni cuma nak rumah dia balik kan. Dia macam itulah. Jadi dia dia pusingkan naratif tu jadi memihak kepada dia lah. Jadi kalau baca buku ni memang banyaklah dia cerita bagaimana Israel dia cuba bukanlah memalsukan tetapi dia tukar naratif tu daripada naratif yang sangat kejam. Kalau kita lihat peristiwa Nakbah sebenarnya puluhan ribu rakyat Gaza terbunuh waktu tu dan berpuluh-puluh ribu dihalau ke Gaza. Gaza tu pada waktu 1948 tu sebenarnya adalah kem pelarian lah. Walaupun hari ni kita tengok macam maju je kan, macam bandar je kan, tapi sebenarnya pada 1948 tu dia adalah kem pelarian lah. Jadi untuk orang kata macam istilahnya macam euphemism lah, memaniskan balik sejarah kejahatan tu, mereka tukarlah naratif tu supaya memihak kepada mereka lah. Jadi orang Israel ni pun dia sendiri pun bukanlah kadang-kadang kita nak kata dia tidak ada hati perut, tapi kadang-kadang mereka ni sendiri hidup dalam penipuan lah. Mereka ditipu dalam sejarah kan. Kalau ikut 1948 siapa lagi yang masih hidup pada waktu tu kan. Jadi anak-anak yang lahir lepas tu dalam buku teks mereka kan, silibus mereka jadi benda tu naratif tu sudah diubah lah. Macam kita selalu dengar lah history is written by the winner kan, orang yang menang yang tulis sejarah. Tapi menang tak menang, mereka tetap akan tulis sejarah lah Israel ni kan. Jadi dia jenis macam tu lah. Jadi mereka dan juga bagaimana orang kata apa, dan ada juga perasaan di mana kalau kita tengok orang Israel ni dia tak tahu kenapa orang luar ni sangat benci dengan mereka kan. Kalau kita tengok ada satu macam interview lah daripada
uh, view dengan orang ya, Mahdi lebih tua dari Israel. Mahdi lebih tua daripada Israel, ya betul. Jimmy Carter pun sebaya dengan Mahdi. Jimmy Carter pun masih hidup lagi. Kenapa? Jimmy Carter, Oh ya. bekas presiden Balik ni Amerika. panas agak. Dia masih hidup lagi. Tak silap dia setahun atau sebaya. Next PM pun. Okey. Ya. Jadi dah tak ramai lah. Mungkin di Israel tu rasanya Shimon Peres lah yang hidup lagi kan waktu tu kan. Jadi dalam tu pun dia ceritalah bagaimana ni tentang tadi tu, yang tentang pelibatan US involvement in Palestine tu. Sebenarnya dalam ni Chomsky cerita bagaimana even Benjamin Netanyahu pun pada waktu usia dia muda pada tahun lebih kurang 1970-an sebenarnya dia dah ikut envoy Israel ni untuk pergi, orang kata, melobi lah dengan baik-baik lah dengan orang Republican, dengan orang Democrats. Jadi pada awal lagi 1970-an lagi sebenarnya dia dah orang kata mulakan dia punya ni lah gerakan yang sekarang akhirnya menjadi, orang kata, presiden dia prime minister. Maksud ni prime minister kan. Okey, jadi begitulah bagaimana pelibatan dan juga bagaimana naratif Nakbah tu di Israel tu sendiri telah diubah lah. Jadi gesaan berikutnya adalah sebenarnya banyak yang banyak yang Chomsky cerita dalam ni, tapi sebenarnya bagi saya dia sebenarnya agak teknikal terutamanya apa yang berlaku dalam naratif ataupun orang kata wakil di sana lah locality di Amerika jadi kalau kita baca pun mungkin ada beberapa keadaan yang mana kita sebenarnya tak faham sebab lokaliti kita berbeza kan dan banyak juga disebutkan nama-nama lain lah yang terlibat dalam, orang kata politik di US ni yang kita pun tak berapa kenal lah jadi tapi secara essence-nya buku ni berjaya lah di Amerika untuk menghantar satu signal bahawa bukan semua orang Yahudi itu dia menyokong aspirasi Zionis dan juga perubahan Israel dan juga kalau kita baca pun ada banyak lagi buku ilmuwan Israel yang menentang buku Israel pula, ilmuwan Yahudi yang menentang penubuhan Palestin, penubuhan Israel antaranya Norman Finkelstein daripada Norman Finkelstein saya tak pasti dia pensyarah di universiti mana mungkin Mansur ni ingat kot dan itulah antara bab yang telah dikongsikan lah dan Chomsky juga dia cerita bagaimana sebenarnya Amerika boleh untuk berperanan lah dalam menghentikan, orang kata menghentikan kekejaman ni dan membawa satu solusi yang lebih baik, tapi mereka tidak berbuat demikian dalam satu chapter yang dikata how we could end ataupun how we could solve the conflict in Palestine ni, but we won't tapi kita tak nak buat jadi itu antara, orang kata antara
isi yang dibincangkan lah dalam buku ni. Jadi dalam buku ni sebenarnya kalau kita lihat, dia sebenarnya ada satu ditargetkan kepada masyarakat lah, terutamanya masyarakat di Amerika ya, supaya bangkit, kerana mereka lah orang yang sebenarnya lebih berkuasa daripada presiden lah ya. Kalau mereka bangkit untuk menyatakan protes dan juga uh, disagreement mereka terhadap terhadap sokongan Amerika terhadap Israel, mungkin perubahan akan berlaku lah ya. Terutama kalau kita lihat sekarang ni uh, jadi kalau kita lihat sekarang ni memang sedang berlaku banyak siri demonstrasi di seluruh dunia yang mana mereka menentanglah kekejaman Israel terhadap Palestin. Dan kita lihat dalam siri baru-baru ni, walaupun dengan siri gencatan senjata selama 72 jam, tapi Israel tetap menyerang Baitul Maqdis. Alasannya mudah, saya buat apa, gencatan senjata dengan Hamas. Kan? Saya buat gencatan senjata dengan Hamas. Tapi Baitul Maqdis dalam kawasan kami kan. Dia macam tu lah ya. Jadi kalau kita memahami orang kata apa, hengki-pengki dan juga orang kata naratif bagaimana untuk orang kata apa, untuk hegemoni kan ya. Berikan hegemoni dan juga membina persepsi orang tu, kita boleh bermain dengan kata-kata pun, kita boleh membuat kecurangan lah ya. Baik, jadi mungkin itu saja yang saya nak sharekan. Kalau ada soalan mungkin boleh dibangkitkan lah ya. Okay, selain daripada buku ni, Ilan Pappir juga ada tulis buku On Palestine. On Palestine. Saya baru baca Facebook dia dalam 2 minggu lepas ya. Dalam 2 minggu lepas tu, dia kata bahawa buku dia dekat bookstores ya, dah sold out tau. Maksudnya ramai orang Amerika ataupun US yang memang belilah buku dia ya. So seolah-olah macam ada satu kebangkitan kesedaran dalam isu-isu Palestin ya, di kalangan orang Amerika lah ya. Dan kalau kita, sebenarnya itu yang kita boleh buat ya. Kita kena, kalau kita nak, orang kata kita nak directkan kita punya kita punya penentangan ataupun protes direct kepada Israel ataupun Amerika, mungkin benda tu tak sampai tu ya, ataupun mereka anggap benda tu remeh lah ya. Tapi kalau kita attack rakyat-rakyat dia, maksudnya kita jentik pemikiran rakyat-rakyat dia kan, jadi mungkin mereka akan tersedar lah ya. Dan mereka akan bangkit dan juga menentang lah benda tu. Sebab kalau kita lihat dalam politik demokrasi ni, yang lebih kuat adalah rakyat tu. Bila rakyat tu dia bersama-sama lah gerakkan isu tu. Jadi itu sangat ditakuti oleh orang politik ya, utamanya pemerintah lah ya. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita round table ataupun kita tutup sesi ni lah? Okay, ada soalan? Ada. Saya nak tanya pendapat abang. Kalau konflik di antara Israel dengan Palestin ni agak-agak dia boleh mencetuskan perang yang lagi besar tak? Maksudnya tekanan perang saraf yang kita bawa, yang rakyat kita bawa, tekanan yang dunia bawa pada Israel terhadap Palestin ni, agak-agak dia akan menatijahkan perang yang lagi besar tak? Contoh macam perang dunia ke, ataupun apa-apa sahajalah. Rasanya tak lah kot. Sebab perang saraf ni sebenarnya dia tak adalah orang kata beri kesan pun sangat.
sebab kalau kita tengok perang saraf kita banyak menyerang cyber security mereka lah kan, website Israel, dan kita banyak serang direct kepada rakyat mereka lah ya. Israel bagi gambaran dia takkan serang orang di luar daripada tu, kecuali mereka diserang lah kononnya lah untuk self defense lah kan. Dan dia pegang naratif tu sejak tahun 1948 lagi. Jadi dia tak akan, orang kata apa, selagi negara luar tak serang dia takkan serang lah. Dan itu kita sejak 70 tahun 80 tahun ni memang begitulah naratif dia kan. Dia tunggu orang serang dia dan dia akan serang balik lah, macam tu ya. Jadi kalau tanpa serangan daripada luar, mungkin dia pun takkan mulakan serangan lah ya. Tapi walau bagaimanapun kita kena hati-hati juga daripada segi cyber security lah ya. Sebab Malaysia ni sebenarnya banyak lompong-lompong banyak lompong-lompong hacker-hacker yang sebenarnya berada di Malaysia tapi daripada luar negara lah kan. Kalau kita tengok daripada dekat KL tu, dekat mana, dekat Wangsa Maju ke mana disebut, ramai orang kata apa, penjenayah cyber daripada North Korea berada dekat negara kita ni. Mereka melakukan aktiviti jenayah cyber tu daripada negara kita So sebenarnya banyaklah lompong-lompong juga yang kita kena hati-hati lah ya. Dan sekarang ni pula kita mempromosikan pula kan hacker-hacker kita untuk menyerang, dan hacker-hacker kita pun menyerang dengan orang kata apa, dengan public declaration of war lah terhadap website Israel kan. Jadi takut benda tu akan, orang kata apa, mereka akan serang balik lah ya. Tapi kalau daripada segi serangan, kalau kita lihat sekarang ni kenapa Israel minta gencatan senjata 72 jam tu kan. Antara sebabnya adalah sebab mereka dah kehabisan tu lah ya. Jadi gencatan senjata 72 jam tu sebenarnya untuk tunggu bantuan daripada US datang ya. Dan US dah luluskan bantuan kedutaan ni kan ya. Untuk top up balik lah. Itu antara yang disebut oleh Trevor Noah lah kan. Trevor Noah ni dia bahan lah kan. Jadi seolah-olah macam gencatan senjata dia buat sebab nak tunggu, nak top up senjata dia lah ya. Dia harap menjawab soalan Arif. Tapi kalau nak jawab benda tu kena tanya yang lebih pakar lah, sebab abang pun bukanlah pakar kita kongsikan bacaan saja. Okay, terima kasih Arif tanya. Okay, ada apa-apa lagi? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita ucapkan terima kasih lah pada semua yang hadir dan bertahan sehingga ke akhirnya ya. Pada Aiman ya, Aiman Oh, sama-sama. Okay, Abang Isyad. Abang nak tanya? Ya, silakan. Aiman. Bang, kalau kita tengok sekarang public opinion, sabarlah aku tengah tanya ni. Pukul orang. Okay. Tanya. Pasang kamera. Boleh? Macam mana? Bang, macam kan kita melihat di US dengan entire world lah, kita lihat sekarang public opinion dah makin ke depan. Yeah. So based on abang punya opinion lah,
kalau public opinion ni boleh mengubah satu-satu polisi negara tu ke macam ni? Macam US, kita tengok dia punya rakyat dia semakin ke depan berkenaan dengan isu Palestin, humanitarian right. Macam before this, kita tengok dia lebih kepada Black Lives Matter lah. BLM. Apa BLM? Blacklist apa? Ni Black Lives Matter. Black Lives BLM. Yang Matter. kes apa? Okay. Black Lives Matter tu kan? Okay. Black Lives Matter. Tapi kita tengok bila BLM tu dia punya public opinion, dia tak mengubah apa-apa polisi pun. Okay. Yang Black Lives Matter So kan. kita yang macam isu Palestin ni dia akan so macam isu Palestin ni dia akan ubah polisi US terhadap Israel dia. Maybe menggunakan bantuan military. Okay. Terima kasih Iman. Okay, kalau kita tengok yang baru-baru ni memang orang kata apa, demonstrasi apa, keganasan polis terhadap orang kata racism terhadap terhadap orang kulit hitam ni sebenarnya memang dah lama lah dan banyaklah siri keganasan yang orang kata unnecessary violence terhadap apa yang dikenakan orang polis terhadap terutamanya macam dah target lah orang kulit hitam kan Jadi kalau yang baru ni tak ingat nama dia Trayvon nama dia Trayvon yang baru-baru ni kan, dan itu mencetuskan demonstrasi yang sangat besar dalam waktu-waktu COVID tu lah tu kan dan mencetuskan satu gerakan Black Lives Matter kan tapi cara government counter US counter, dia highlight benda looting tu pula looting orang kata kecurian. Bila dia buat tu ada juga sebahagian kecil lah yang orang kata yang buat looting tau. Looting ni maksudnya orang yang buat kecurian lah, dia rosakkan, dia buat vandalism, dia rosakkan, dia pecah masuk kedai dan dia loot lah barang-barang dalam tu kan. Jadi dia cuba suppress gerakan tu dengan dia highlight kepada kesalahan tu lah dan nak kata secara polisinya memang belum ada nampak perubahan lah tak pastilah tak dengar dah lama tak ikut kes ni sejak sebulan 2 ni lah kan, dah tak ikut dah tapi kalau kita tengok pesalah tu memang dikenakan charge dengan third degree manslaughter tau. Maksudnya third degree manslaughter ni maksudnya kalau dari segi undang-undang hukuman dia sangat berat lah dan orang kata walaupun dia belum merubah dari segi polisi, kesedaran tu dah ada lah dan kita bawa kepada isu Israel tadi, kita nak sedarkan kepada orang US Amerika tentang kenapa mereka orang yang tak ada kaitan dengan negara-negara Arab kan even istilah Timur Tengah tu atau Middle East tu sebenarnya ada konotasi orientalism lah untuk kepentingan mereka jadi di negara-negara Arab ni apa stake ataupun apa sebenarnya selain daripada orang Israel tu sebenarnya apa kaitan Amerika dengan Israel? Tak ada kaitan kan. Jadi itu yang kita cuba untuk, dan aktivis yang pro Palestin ni cuba untuk bawa lah kan, kenapa US nak masuk campur pula dalam ni walaupun kita tahu di belakang
di belakang di belakang ahli politik Amerika tu sangat kuat lobby daripada IPAC, daripada kelompok Yahudi lah kan, tak kisah daripada parti Demokrat ataupun Republican ya. Ada orang kata Republican ni kurang sikit, Demokrat ni lebih sikit Yahudi ni, pro Yahudi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok keputusan-keputusan yang dilakukan oleh kedua-dua parti ni apabila Perdana Menteri mereka naik sebagai Perdana Menteri lah kan, calon mereka naik sebagai Perdana Menteri, sebenarnya sama je ya. Dan mereka pun menyatakan unconditional support to Israel ya. Jadi kita tahu bahawa orang kata bila PM ni dia naik, dia sebelum tu dia kena seolah-olah macam bai'ah Israel dulu kan ya. Jadi dengan kebangkitan kesedaran ni, kita harapkan supaya politik tu berubah tau, daripada dia fikir tentang Israel je, dia kena fikir juga sebahagian besar rakyat dia ni sangat pro kepada Palestin ataupun pro kepada hak supaya tidak berlaku kezaliman lah kan. Jadi dia akan fikir juga tentang concern rakyat dia ya, daripada orang kata pelobi dia je lah kan ya. Tapi itulah masalahnya, kesedaran ni kadang-kadang dia macam tu lah, macam kita lah, naik turun ya. Tapi sebenarnya di US ni sebenarnya ramai sangat aktivis yang orang kata full time lah. So full time tu maksudnya dia tak macam kita tau. Kita ni macam ada part time juga kan. Jadi saya ramai saya kenal aktivis Palestin daripada US yang mereka orang kata dia macam wakafkan media sosial mereka tu memang untuk isu Palestin je ya. Untuk isu-isu Palestin je. Pasal orang kata isu peribadi kan, tak ada tau ya. Dan dia macam satu orang kata something yang kita boleh belajar lah kan daripada mereka ya. Dan mereka apabila menyatakan pendapat tu sangat vokal tau. Kita ni macam takut sikit kan. Dia macam betul-betul orang kata menjiwai lah cause ataupun perjuangan yang mereka bawa tu ya. Jadi sebab tu dah ada gelombang kesedaran lah. Nak kata orang kata orang mereka ni teruk pun tak juga, sebab mereka pun sama seperti orang Israel, mereka banyak dimanipulasi pemikiran mereka, keyakinan mereka, pengetahuan mereka oleh media lah kan, dengan membawakan naratif yang lebih pro kepada Israel lah ya. Jadi dia perlukan masa untuk sedar apa yang sebenarnya, apa kaitan dia nak pergi bagi bantuan sampai 2-3 bilion ya setahun untuk Israel yang tak ada kaitan pun dengan dia ya. Kan bukan jiran-jiran ke kan ya? Jadi daripada segi agama pun berbeza kan, jadi apa kaitan kan. Jadi nak bagi nak bawa dia kepada satu orang kata nak bawa dia kepada kesedaran tu, ini yang diperlukan ilmuwan seperti Ilan Pappé, Chomsky ni untuk terus menulis kan. Perlukan orang kata selebriti ya. Kalau kita tengok okey, dari segi polisi mungkin belum banyak merubah tapi kalau kita tengok kalau selebriti lah ya, nak bagi tahu betapa powernya tekanan orang yang gelombang yang pro kepada Palestin ni. Baru-baru ni konsert Lorde ni, pernah dengar Lorde? Dia artis
Hollywood lah kan, apa, alah Lode yang nyanyi tu kan, dia penyanyi kan, yang Betul. kenal-kenal lah, Bang. Lode kan. Bang, saya tak Ah. kenal Lodeh. Betul lah. Tak kenal lah. Saya tak kenal bang. Saya Nanti ni Lodeh ni Instagram. time raya je. Bang. Malaysia dengan Lodeh lain tu. Tu Lode lain Saya Munir Fijaz. Hijaz kenal lah Kenal. Okay, Lode ni dia dapat undangan untuk apa, konsert di Tel Aviv lah, tak silap. Tapi atas desakan orang kata apa, media sosial semua kan, akhirnya dia batalkan lah konsert dia tu. Dan kalau kita tengok sebelum ni pun banyak macam Taylor Swift kan. Taylor Swift kenal tak kenal? Pun pernah batalkan dia punya, ataupun dia dikecam, tak ingat tu dia sama ada dia batalkan ataupun tidak, maksudnya tekanan terhadap selebriti ni sebenarnya kuat supaya dia tak, orang kata apa, nampak support Israel lah, dan Israel pun dia menjemput orang-orang ni untuk, orang kata apa, untuk bagi naratif yang baik lah kepada, kononnya Israel ni macam yang Mansur ni cakap tadi lah kan, bila dibawa ke Haifa tu, nampak macam baik-baik je kan. Dia macam nak bagi satu istilah yang kita sebut sebagai normalisasi lah, seolah orang Israel ni baik je kan, tak ada masalah pun kan. Mana ada cerita tentang bom-bom ni semua orang kata apa, kabar angin ni kan. Dia nak bawa benda tu lah, dalam dunia media pun, dalam dunia hiburan pun dia cuba untuk buat, dia cuba untuk gerakkan naratif tu lah, sebab tu dia sangat fight untuk buat satu kontes nyanyian yang sangat besar dekat Europe, iaitu Eurovision. Eurovision tu kontes antara apa, penyanyi dalam negara Euro lah kan. Jadi dia fight untuk pertandingan tu diadakan di Israel, walaupun macam tak ada kaitannya kan, Eurovision kan, dekat Israel kan. Tapi dia masuk dan dia menang pada tahun tu, tahun sebelum tu, Jadi bila Eurovision ni, kalau kontestan yang menang, tahun depannya tu ataupun apa, sesi yang depan tu dia akan dia adakan di negara pemenang lah, so dia adakan. Jadi itulah dia apa yang mereka cuba untuk bawa, untuk normalisasi hubungan ataupun normalisasikan pandangan orang luar terhadap mereka, dan akhirnya lahirlah macam orang kata Nas Daily tu kan, memanglah dia buat video yang baik kan, tapi seolah-olah dia cuba untuk, saya tak pasti sama ada dia orang kata funded ataupun dia dibayar kan oleh Israel ke kan, oleh apa, untuk promosikan dan normalisasikan Israel lah, tapi itu adalah satu usaha normalisasi lah, dan Nas Daily pun dia kata saya nak masuk Malaysia juga, baru-baru ni kan dia beli apa, dia beli pasport daripada satu negara kecil, saya tak ingat nama negara tu. Negara tu orang kata negara tu membenarkan warga negara lain untuk jadi warga negara dia juga. So orang kata dua kewarganegaraan lah kan. Dan undang-undang Israel pun benarkan orang Israel untuk ada dua kewarganegaraan, untuk orang kata untuk memudahkan lah benda-benda macam ni kan. Contohnya dia warga negara US, dia pun boleh jadi warga negara Israel, Dia ada satu istilah yang sebagai program aliyah. Program aliyah ni kalau tak tahulah dalam bahasa dia mungkin macam penghijrahan lah kan, muhajirin lah macam tu, untuk promote orang luar, untuk terutamanya Yahudi lah kan, Yahudi untuk menetap di Israel, Okay, terima kasih. Ada soalan ni tak? Sekejap nak minum air je. Okay, ada soalan lain tak? Ke tak ada?
Kalau tak ada, pelik masalah ini. Ya. Tak selesai. ya Mansur Iya, ni. masalah Ya Mansur konflik. ni. Iya, masalah konflik Aha. terkait ini tuh sebetulnya pelik. Kita tak tahu lah. Ini masalah ini kita nak Palestina merdeka, tapi solusi dua negara jelas tak mungkin lah, karena Ya dah. tak mungkin sangat lah, karena itu Mhm. sudah nggak akan apa ya, saya tanggapan aja sih, saya nak Ya. bagi opini aja ya, itu Ya. tak akan selesai lah, karena Zionism sendiri hanya untuk Yahudi kan, jadi Ya. bila masa juga ya akan macam-macam ini terus. Dan juga masalahnya ya sokongan dari negara kuat pun ya jangan lupa juga negara Arab pun sebenarnya sokong Israel juga, sudah banyak yang sokong Israel. Dan memang bagi aku sih kayaknya konflik Palestina dan Israel itu akan tak pernah selesai, karena banyak pemimpin negara Islam pun hanya guna ini sebagai retorik. Karena macam inilah kita tengok kayak Turki lah. Turki sekarang sedang bagaimana prime ministernya macam Mahathir lah, sembang sana sembang sini soal ini. Tapi kan kalau kita lihat dia punya reality, apa usaha dia nak betul-betul yang realnya, selain dia hanya cakap kutuk, karena kalau hanya kutuk ya semua pun bisa lah, semua dunia ini bisa. Tapi bagi aku yang justru pernah ada take action dengan Israel, malah seperti kayak Syria atau Suriah yang kemarin pun kita kutuk ramai-ramai, kayak Bashar al-Assad, dia pernah dulu keluarga dia menyerang Israel. Kemudian mungkin kayak Muammar Gaddafi. Bahkan menurut aku kalau kita bandingkan pemimpin negara Islam dengan seorang Che Guevara, lebih bagus pemimpin kayak macam Hugo Chavez, Fidel Castro, Che Guevara. Karena apa? Karena mereka sudah betul-betul langsung melawan Israel. Tapi kalau aku tengok pemimpin negara Islam kayak macam Turki ke Mahathir lah, termasuk itu juga Presiden Indonesia juga sama juga lah. Saya tengok mereka tuh hanya mainkannya sebagai retorik aja. Jadi kayak Turki lah, dia cakap dia anti Israel, tapi faktanya adalah dia punya hubungan dengan Israel, dan sampai sekarang pun mereka pun masih oke-oke aja. Masalah ekonomi mereka kalau kita tengok di Google, itu ekonomi Turki antara ekspor impor antara Turki dan Israel sangat lumayan menguntungkan. Nanti Dan saya sangat, pikir tapi paling banyak. hipokrit lah. Ya, paling banyak. Paling banyak antara Iya. Turki dengan Israel itu paling banyak. Rakan dagang yang paling banyak lah sebenarnya. Kalau aku lebih percaya pemimpin Amerika Latin yang cakap ketimbang pemimpin, karena kayak macam Hugo Chavez, macam Fidel Castro, macam apalagi Che Guevara, mereka memang sudah benar-benar buktikan mereka anti dengan Israel dan juga penyokongnya. Tapi kalau negara Islam nih, mereka cakap A, ya berbuatnya juga ya kayak Malaysia ke Indonesia sama aja lah. Kita cakap Israel jangan menindas lah inilah. Tapi kan tak bisa lepas dari namanya ketergantungan kan. Ya dah. Contohnya macam baru-baru ni kan ada negara yang cuba initiate hantar kapal pengaman tau. Tak pasti Turki ke apa tau. Ni Turki cakap je lah kan. Dia tanya pada Malaysia. Okey, Malaysia apa? Malaysia nak tak? Malaysia jawab, Malaysia akan hantar kalau dengan konsen ataupun dengan kebenaran ataupun mandat daripada PBB. Jadi kalau PBB tak bagi, tak ada lah kan. Jadi itu jawapannya orang kata sangat selamat lah. Seolah-olah kita nak tolong, tapi kita dah tahu jawapannya memang tak akan dapat lah kan. Ya. Jadi seolah begitulah. Ya. Jadi sama betul lah seperti Mansur ni cakap tadi. Masalahnya banyak bercakap sangat kan, tapi tak ada orang kata tak ada tindakan lah ya. OIC pun walaupun ada 57 negara tapi tak ada buat apa-apa ya. Sebab dalam OIC tu sendiri 6 negara tu yang dekat dengan Israel tu ataupun Palestin tu sendiri, dia sudah melakukan normalisasi lah dengan Israel ya. Cuma bagi saya kalau negara Arab yang melakukan normalisasi dengan Israel ni, dia bukanlah takut dengan Israel, tapi disebabkan oleh Amerika lah ya. Jadi tunjangnya di situ ya kan. Mereka sebenarnya takut dengan Amerika lah ya. Kalau Israel yang kecil itu tanpa backup daripada Amerika, mungkin negara-negara Arab ni mereka berani kan ya. Jadi kita tengok di situ sebenarnya perang proxy tu sebenarnya sangat kuat di situ
Dan Amerika pun dia memang memerlukan satu proksi di Timur Tengah tu kan, ya. Dengan kehadiran negara-negara yang lain tu. Kita tahu bahawa mereka pun memang takkan buat apa-apa lah, ya. Kita benarkan mereka bunuh, tapi kita hantar orang kata apa, daripada segi bantuan lah. Jangan mati, ya. They can injure them, but jangan sampai mati. Kalau mati, kita hantar bantuan lah. Perubatan sebagainya kan, ya. Kita bukan hantar tentera pengamannya, ya. Dan Iya betul. Jadi solusinya kita ini pasti solusi dengan ini cuma satu dia settle, yaitu donation atau tak buat t-shirt. Ya. Ya. Dari tahun-tahun itu aja donation. Ya. Jadi macam kayaknya Palestina pun macam selesai juga dia terima itu. Jadi macam dia tak ada daya juang kan? Ya. Yalah, sebab pandangan kita daripada segi ini, kalau di Malaysia kita tengok dia bukan daripada segi kesedaran tau untuk spread out dia, tapi dia lebih kepada sumbangan. Tolonglah orang Palestin ni. So kita bagi sumbangan. Daripada segi kesedaran, nak bagi tahu macam mana peristiwa ni berlaku, dia tak ada sangat tau. Seolah tak nak tahu sangat, ya. Yang dia nak tahu sumbangan, bagi sumbangan. Yalah betul lah daripada segi sumbangan tu ni. Tapi yalah daripada segi sumbangan pun kita tahu ada banyak yang masalah juga sumbangan, ya. Satu yang baru-baru ni isu tentang duta Palestin kan yang kononnya menyelewengkan duit semua kan, dan juga NGO. Jadi kita tahu sebenarnya memang ada. Kalau kita tengok di Malaysia pun antaranya tak ada audit, betul. Contohnya baru ni ada beberapa golongan yang accountant lah, ya. Dia cuba scrap tau. Scrap ni maksudnya dia cuba orang kata kantoi kan. Scrap ni maksudnya dia cuba tengok secara terperinci akaun Aman Palestin contohnya, ya. Aman Palestin ni dah daripada 2015 tak audit, ya. Dah berapa tahun tu? Dah 6 tahun tak ada audit, tak ada report audit, ya. Jadi kita bayangkan dengan tu, sebenarnya sebab itulah kita sebenarnya dari segi NGO ni, daripada untuk segi sumbangan ni, terutama yang besar-besar ni lah kan, kita perlu orang kata memang sangat telus, ya. Kita kena nyatakan lah jumlah ni kita bagi pada negara ni berapa kan, ya. Kalau tak dia akan timbul lah isu-isu macam ni gitu. Dan tapi memang kita tengok lah daripada segi, kalau kita tengok kesedaran di Malaysia ni, dia lebih kepada segi, mungkin di Indonesia jugalah kan, dia bukan kesedaran ke atas orang kata apa, nak memperjuangkan ataupun nak voice. Dia lebih kepada daripada segi sumbangan. Bagi duit kan. Dia macam orang Arab jugalah kan. Allah kesiannya bagi duit. Dia bukan nak fight untuk orang tu. Dia macam orang kata itulah, ya. Dan kita tengok negara-negara seperti yang Mansur ni cakap tadi, negara-negara Amerika Latin, contohnya Che Guevara, ya. Tadi Fidel Castro kan, itu orang kata yang tak banyak cakap lah, tapi dia serang, ya. Kita macam tak ada sosok yang macam tu, ya. Macam Saddam Hussein, walaupun orang kritik semua, tapi mereka sebenarnya lebih orang kata apa, action louder than words tu kan. Mereka lebih banyak berbuat daripada cakap, kan. Cakap lah, macam cakap tu senang lah, macam dia tak ada orang kata apa, tak ada efek sangat kena, ya. Paling kurang orang akan condemn balik lah kan. Dan itu kita nampak macam itu satu keberanian. Sebenarnya dia tak adalah efek sangat pun, ya. Okey, jadi terima kasih kepada Mansur ni. Mansur ni nama Facebook apa? Saya nak add lah. Facebook pun sama Adi Mansur. Okey. Ya, Adi Mansur. Iya gitu jadinya, pelik kan. Jadi apa ya? Ya memang konflik ini tiap-tiap tahun tuh macam saya sebut sih konflik musiman. Jadi tahun depan pun akan ada lagi. Tahun depan juga ada lagi. Bisa seperti kalau saya bilang tuh kayak minum obat, karena 3 kali sehari itu 3 kali setahun, 4 kali setahun itu selalu dia aja ada. Jadi macam dia musiman gitu loh.
Yalah. Kalau tak Israel yang serang duluan, Palestina serang duluan. Macam itu Ha. aja. Dia bukan kita nak kata Hari-hari ya gitu-gitu. Israel Nah, je serang, kadang-kadang ada juga yang Hamas serang kan. Ada begitu. iya, jadi mereka itu saling jual beli Ha. apa sih yang serangan macam tuh lah, selalu macam itu. Jadi penat lah, nggak tahu lagi lah. jadi Dia ada pandangan lain tak ke Isyad ke nak share ke Arif ke? Okay, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih lah pada semua yang hadir. Dan kepada saudara Adi Adi. Ada? Isyad? Tak ada bang, tak ada. Ada, okay. Terima kasih. Daripada Arif kerana hadir. Arif nak share apa-apa kan Arif? Mungkin daripada tak ada okay. Selamat menempuh exam lah Arif Tengah exam lagi kan sekarang? Tengah exam lagi. Next paper 30 hari bulan. Oh, tak tahu. Dia ada gap dia. Ya. Dia kalau exam kat Malaysia ni kita boleh agak lah dia punya ni kan. Tapi kalau ke sana tu. Oh, berat tu soalan dia. ya, exam kat Malaysia macam sama. Tapi 2 tahun ini macam kayak tak kuliah saya. Ya. Gila semuanya online ini penat juga. Penat juga kan? Baik, Penat balik. online ini. Penat. Iyalah. Sangat. Ada mana juga kadang-kadang aturan polisi juga dia suka last minute. Aduh. Last minute polisi itu. Ya sebenarnya dia nak halang Kalau- orang keluar kan. Tapi itulah bila last minute orang lagi keluar kan. jadi itulah kadang-kadang pelajar ini tak puas hati. Jadi kayak contohnya IPT bilang jangan dulu boleh balik itu koleks, oke, semuanya sudah nak settlekan, beli tiket bus lain-lain. Tiba-tiba bilang lagi, oh tak boleh, tunggu dulu, astaga. kayak gitu penat, kayak gitu, betul aja. Dia sebenarnya dia nak orang tak nak keluar, tapi bila dia buat macam tu lagi ramai orang kelang kabut kan. Ya betul. Contohnya sekarang ini sudah ditutup waktu apa? Ditutup awal kan. Bila awal lagi ramai orang berebut kan. Gitulah. Iya, jadi sekarang sudah ribet lah, tengok aja. Covid pun sudah tak terkawal ini. Betul tu. Selangor paling tinggi kan? Oh, Selangor 2006. Udah dari first time tinggi. Selangor 2,600. Hari ni 7,000 lebih kes. Ya, 7,000 dan separuhnya itu Selangor. Separuhnya. Separuh Selangor. Ini tapi semua jauh-jauh ni. Selangor best lah. Ya? Tapi bagi aku Selangor best karena Selangor ini dia ada saringan percumanya banyak. Di Kajang aja ada 7 atau 8 saringan percuma. Jadi dia lebih terdeteksi daripada negeri lain kan macam kayak 500, 700 macam kayak tak banyak saringan kan. Ya betul. Lah, tuh. Ya memang lah. Iya, kalau justru sebetulnya kita ini lebih selamat karena lebih baik kita tahu banyak daripada kita tak tahu. Oh ternyata yang sembunyinya macam lebih dari itu kan. Ya. Kalau nak tahu kes berapa banyak, tengok yang mati tau, bukan tengok kes. Kan? Sebab mati tu memang konfirmasi lah. Tengok yang mati. Tengok yang mati. Tapi banyak yang bilang katanya yang mati itu belum tentu semuanya COVID. Bisa jadi dia ada penyakit lain. Jadi sebetulnya ini terlalu nakut-nakuti juga kalau tengok yang mati memang itu. Memang sih. Bagi aku sih memang COVID ini sebetulnya tingkat dia bunuh itu bukan macam kayak TB ya. Aku tengok sih bukan kayak macam TB yang benar-benar mati karena virus gitu loh. Ada penyakit samping biasanya kan. Dia itulah dia biasanya dia kan. Dia sebab dia radang, dia bawa radang pada paru-paru. Itu betul. Dia bukanlah orang kata serang bunuh jantung ke tak, dia radang. Ada setengah orang boleh tahan kan, ada setengah orang yang tak boleh tahan tu. Cuma yang baru ni agak bahaya lah, VOC ni kan, sebab tak ada simptom. Tapi kalau sebenarnya bagi saya habis pikir loh. Ya.
tak habis pikir karena yang klaster baru ini bagi aku aneh karena klaster Genting Highland, klaster Pesta itu klaster yang aneh lah menurut aku karena aku pikir kan bukannya Malaysia tutup dia punya pelancongan. Iya, itulah yang disebut kluster Tak paham kayangan tu. lah itu. Kluster kayangan tu. Betul tuh. Dia ada yang Aku tuh tengok itu macam dia macam awal-awal dululah kluster politik kan, Sabah tu kan. Kan waktu tu kes dah kurang kan. Tapi balik dari Sabah terus naik kan. Yelah, penat ya kayak gitu ya. penat. Dia selagi orang Ya kata, Allah. apa ya, dia punya implementation tu kan. Implementation tu, execution dia tu bukan pada semua orang, pada setiap lapisan, tak kira mana-mana pun. Dia selagi tak ada kelompongan tu, dia boleh dikurangkan. Cuma bila ada orang ni Betul. boleh, orang ni tak boleh kan. Rakyat biasa tak boleh. Tapi yang ni boleh. Dia jadi macam tu lah. Kalau Dan biasanya macam tu kenapa? yang boleh tu yang bawa penyakit tau. Bukan yang boleh tu dia macam selamat ke kan. Biasanya yang boleh tu yang bawa. Mungkin dia terlalu yakin ke kan. Jadi dia pun bawa penyakit kepada orang lain. Dan banyak yang boleh ni, mereka banyak pergi ke tempat awam tau. Jadi itulah. Iya makanya tuh ya Allah klaster kayangan itu saya pun baru first time itu dengar tuh. Saya pikir Ya. apa rupanya orang-orang kaya. Yalah, Memang kalau orang kaya bebas lah. yalah orang karya tu banyak yang bebas lah. Sebab Iya, mereka makanya pandai. aneh aja kalau dengar klaster Genting Highland itu macam setahu saya jangankan Genting Highland kita rentas negeri pun tak boleh tapi bisa loh kasino buka itu kan macam itu macam best banget kan. Itu sebab dia umumkan pelancongan boleh, cuma kena naik bas. Kan ada pengumuman tu. Pelancongan merentas negeri dibenarkan tapi dengan agensi pelancongan. Itu masalahnya tu. Oh, maknanya Sebenarnya boleh. orang-orang yang ada yang orang-orang kaya lah itu. Orang-orang kaya lah tu. Itulah Bagus. yang orang sebut kayangan tu. Kita yang yang tadi biasa-biasa biasa ni. semuanya. Tak boleh. Lagi satu orang kaya ni, Kayak kebanyakannya macam itu. orang kaya ni sebenarnya kebanyakannya dia bijak lah sikit kan. Dia boleh rentan negeri tu sebab dia bijak sikit. Dia gunakan surat company ke kan, kononnya kena beli barang. Kena ada urusan kerja dekat sini. Padahal dia pergi melancong kan. Macam tu. Mereka itu tak jujur. Tak jujur lah. Curang kan. Jadi begitulah. Biasanya lah orang buat begitu. Contohnya nak pergi Melaka. Tapi nak pergi urusan bisnes. Tapi waktu lain tu ada pergi dulu pantai kan. Kan tak ada. Kan tak ada. Yalah. Curang dari segi tu lah. Tapi alasannya benar. Nak rentan negeri sebab tu. Tapi urusannya tu sekejap je. Tapi dia pergi tempat lain kan. Contohnya macam rasanya isu Niloufar tu kan. Mungkin dia guna surat apa kerja kan. Surat kerja nak pergi nilai kononnya pergi 9. Tapi dia pergi beli kapet kan. Mana boleh check kan, tak tahu. Lagi satu dia kantoi sebab yang pergi Langkawi tu kan. Gila. Yang pergi Langkawi bisa macam tu ya. Yang pergi Langkawi tu kan. Di share lah kan dalam ni. Sebenarnya PA dia tu, PA Niloufar tu dengan PA chat time tu kan. Sebenarnya adik-beradik tau. Jadi dia macam gunakan tu untuk orang kata kononnya urusan bisnes lah. Tapi sebenarnya dia pergi honeymoon kan. Iya, sekarang sudah cakap di Facebook dia bilang terzalimi kata cobaan dari Allah. Ya, macam mana nak cobaan dari Allah kamu yang ini sendiri ya Allah. Yalah, dia Memang boleh agama itu senang je. ya. Contoh varian India ni kan macam mana boleh datang Malaysia ni, betul pelik tu. Nah, makanya itu juga yang saya heran, kok bisa klaster India bisa datang ke
ikat India bisa datang Malaysia sama klaster Afrika. Karena setahu saya Malaysia dia sekat perjalanan luar negara, bahkan student asing pun tak boleh bagi masuk. Tapi makanya itu, dan klaster party loh. Partinya itu berarti pesta kan? Ya. Yang pelik tu. Okey, yang lain tu boleh live kan kalau nak live. Terima kasih kepada yang hadir. Oke, makasih Bang. Nanti add Facebook ya. Nanti saya Salam. add. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arif. Ni malam ni jadi tak? Ha? Malam ni? Malam ni jadi ke? Apa malam ni ada apa? Salah. Hari Ahad. Besok Ahad. Hari Ahad. Ahad. Okey. Tapi pagi. Okay, bang, terima kasih bang. Okey. Terima kasih Arif. Good luck exam. Okay, bye. Assalamualaikum. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya lupa tu. Hari Ahad. Okay. Okay, bye.